Assalamualaikum dan selamat malam. Anda sedang menonton Awani 745. Saya Luqman Haris. Kita terus saja ke laporan pertama untuk malam ini. Polis menahan seorang penganggur selepas disyaki memenggal kepala ibunya di rumah mereka di Kampung Baru Pasir Penambang berdekatan Kuala Selangor semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintenden Ramli Kasar berkata pihaknya menerima maklumat mengenai seorang wanita berusia 56 tahun dicederakan anak lelakinya berusia 28 tahun pada jam 5.45 petang. Beliau berkata anggota polis yang tiba di rumah tersebut menemui mayat seorang wanita di ruang tamu selain terdapat kesan darah di dalam rumah. Kejadian disedari seorang anak mangsa yang pergi ke rumah berkenaan selepas gagal menghubungi mangsa. Apabila sampai di rumah, anak mangsa nampak keadaan rumah berlumuran darah dan suspek yang terkejut dengan kehadiran seorang daripada adik-beradiknya itu terus melarikan diri ke belukar di belakang rumah. Ramli berkata suspek yang bersembunyi di dalam belukar tersebut kemudian berjaya ditahan dengan bantuan penduduk kampung. Menurut Ramli, pihaknya merampas sebilah parang yang disyaki digunakan dalam kejadian yang ditemui di tandas rumah tersebut. Beliau berkata suspek menetap di rumah itu bersama ibu dan bapanya, manakala adik-beradik lain menyewa di kawasan berhampiran. Hasil laporan awal ujian air kencing yang dilakukan ke atas suspek di Hospital Tanjung Karang mendapati dia positif dadah metafetamin dan amfetamin. Suspek kini direman hingga 22 Januari depan untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Seterusnya, polis akan menjalankan siasatan terperinci berhubung dakwaan adun pasir berdamar Terence Naidu yang mendakwa ada orang memasukkan dadah ke dalam minumannya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata, polis sedang menunggu laporan patologi berhubung sampel air kencing adun berusia 54 tahun itu untuk lengkapkan kertas siasatan. Ayub mengesahkan adun berusia 54 tahun itu telah membuat laporan polis yang mengatakan ada orang memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Itu kita akan siasat. Sesiapa saja boleh membuat dakwaan ataupun boleh membuat laporan polis. Dia pun telah buat laporan polis. So biar polis siasat. Kita akan siasat selengkap-lengkapnya sebelum kertas siasatan disiapkan, dihantar kepada DPP untuk tindakan lanjut. Terence mendakwa telah diberitahu oleh seorang saksi bahawa ketika beliau ke tandas, seseorang telah datang ke meja dan mengisi gelas minumannya. Pada Sabtu, Terence mendakwa beliau tidak mengambil sebarang bentuk bahan terlarang dan malah tidak merokok sekalipun. Sehubungan itu, adun DAP itu terkejut ketika dimaklumkan bahawa ujian air kencingnya positif ketika ditahan di sebuah kelab malam di Perai, Pulau Pinang pada Khamis. Seterusnya, sebuah makmal memproses dadah di kawasan perindustrian Pusing Batu Gajah ditumpaskan oleh polis Perak hari ini. Dalam 3 serbuan yang dilakukan pada Khamis dan Jumaat, polis turut merampas 2 tan dadah bernilai 111.2 juta ringgit dan wang tunai lebih RM200,000. Turut disita adalah 6 kenderaan beserta barang kemas, manakala 3 suspek turut diberkas kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti memproses dan mengedar dadah ketamin. Modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini adalah menjadikan premis di kawasan perindustrian sebagai makmal untuk memproses dadah. Sindiket ini dipercayai mula aktif sejak pertengahan tahun 2021. Hasil serbuan yang telah dijalankan, pihak polis telah berjaya merampas sejumlah dadah ketamin dengan anggaran berat 2 tan. Dianggarkan menilai 111.2 juta. Turut dirampas adalah pelbagai bahan-bahan kimia dan peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses dadah. Menurut Ayub Khan, jumlah dadah yang dirampas itu boleh digunakan oleh 6.7 juta penagih. Saringan awal mendapati 2 daripada 3 suspek positif dadah, jenis ketamin dan benzo dengan 2 daripada mereka mempunyai rekod lampau bersabit jenayah dan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan suspek direman 4 hari sehingga 17 Januari bagi membantu siasatan. Setakat ini, tidak ada mana-mana pendekatan kesihatan awam di dunia yang menyatakan individu dijangkiti varian Omicron mampu bina daya imuniti kepada wabak tersebut. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata pendekatan itu belum dibuktikan kesahihannya menerusi mana-mana kajian saintifik. Doesn't matter, dia tak kira varian apa, Omicron ke, Delta ke, Alpha ke, Beta. Jangan sengaja
nak dapat COVID. Sebab yang pertama, kita tak tahu kesan COVID itu kepada orang yang telah dapat COVID, sama ada dia vaccinated ataupun tidak. Ya. Yang kedua, kita tak tahu kesan long COVID. Hari ini mungkin kita kata Omicron ni lebih mild daripada Delta. So why not kita semua dijangkiti dengan Omicron. Kita dapat immunity kelompok dan sebagainya. Tak terbukti lagi. Kita tahu mungkin Omicron milder. Okay, fine, alhamdulillah. But doesn't mean that you should go out there and get Omicron. Ya. Nasihat Kementerian Kesihatan masih lagi untuk dapat terus bergalak. Okay. Maybe it's a silver lining. Omicron is a milder version, a milder variant of COVID-19. But tidak ada mana-mana pendekatan kesihatan awam dalam dunia yang telah nyata menyebut bahawa let Omicron rip through society so that we are all immune. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan inisiatif mengakhiri AIDS melalui kerjasama pintar GONGO model KK 2.0 peringkat kebangsaan pada Ahad. Baru-baru ini, sebuah laporan berita antarabangsa menyatakan varian Omicron mampu membina imuniti kelompok dalam masyarakat disebabkan keadaan transmisinya yang tinggi. Keputusan memendekkan tempoh kuarantin melibatkan kes positif COVID-19 dibuat dengan mengambil kira aspek kesihatan dan juga ekonomi rakyat. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid berpandangan, faktor utama adalah kerana kadar liputan vaksinasi negara yang tinggi dan juga tahap ancaman varian Omicron. Omicron dikenal pasti banyak negara-negara pun mengambil langkah seperti itu untuk mengurangkan tempoh kuarantin seperti mana dilakukan di India, di Amerika Syarikat dan juga di beberapa buah negara lain, kerana kita tahu bahawa walaupun Omicron ini mempunyai tahap infectivity yang tinggi tetapi tempoh inkubasi juga terlalu pendek dan masa yang sama penyakit ini dari segi tahap severitinya lebih rendah daripada Delta. Dan pada masa sekarang informasi yang kita perolehi di peringkat internasional, kebanyakan daripada kes yang baru ditahi adalah daripada golongan atau kumpulan varian daripada Omicron ini. Mengulas lanjut, Dr. Syed Muhammad Al-Junid berkata, definisi kontak rapat bagaimanapun perlu diperincikan dengan lebih jelas. Pertama sekali adalah definisi kontak rapat harus jelas supaya ianya dapat menjadikan panduan bagi mereka yang perlu mendapatkan kuarantin disebabkan oleh kontak rapat, kerana kontak rapat ni definisinya berbeza daripada satu negara dengan negara yang lain. Misalnya ada negara yang mengatakan kontak rapat ni apabila mereka berada dalam jarak kurang daripada 1 meter atau 2 meter daripada hidap dan juga tanpa menggunakan penutup muka dan sebagainya, dan juga berada dalam sebuah tempat yang tertutup. Mengenai penguatkuasaan pula, beliau percaya pihak berkuasa sudah mempunyai garis panduan dan pengalaman dalam memastikan individu yang dikuarantin mematuhi SOP ditetapkan. Bermula hari ini, tempoh pengasingan kes positif COVID-19 bagi semua jenis varian yang membabitkan individu lengkap divaksinasi serta tidak bergejala ialah 7 hari berbanding 10 hari sebelum ini. Baik, seterusnya, sebanyak 85,134 tan sisa banjir telah dibersihkan di 6 negeri yang terjejas bencana itu setakat Sabtu. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata, kerja-kerja pembersihan membabitkan negeri Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Selangor telah mencapai 98%, manakala Johor mencapai tahap 90%. Menurut Ismail, sebanyak 48,589 tan sisa banjir dibersihkan di Selangor, 34,100 tan di Pahang, 1,400 tan di Negeri Sembilan, 630 tan di Kuala Lumpur dan 139 tan di Melaka. Manakala di Johor, jelas beliau, sebanyak 275.63 tan sisa banjir dibersihkan sehingga semalam. Ismail berkata demikian ketika ditemui semasa operasi mega pembersihan pasca banjir di Johor di Kampung Batu Lengah dekat Muar pada Ahad. Menurut Ismail lagi, ketika pasca banjir, kementeriannya telah membelanjakan sebanyak RM117.5 juta untuk pelbagai program pemulihan. Antaranya pemulihan fasiliti awam melibatkan kos sebanyak RM50 juta dan inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia sebanyak RM50 juta bagi baik pulih rumah rosak dan bina rumah baru.
Selain itu, bagi kerja-kerja pembersihan sisa banjir membabitkan pihak berkuasa tempatan PBT pula, sebanyak 12.5 juta ringgit diperuntukkan dan 5 juta ringgit lagi adalah untuk bantuan bakul bencana. Dalam pada itu, sidang khas Parlimen yang akan membahaskan isu berkenaan banjir pada 20 Januari ini adalah medan terbaik bagi pihak kerajaan untuk menjelaskan segala kepincangan yang berlaku ketika bencana itu melanda. Menurut Koordinator Program Research for Social Advancement atau REFSA, Fakhrul Razi Rashid, sidang itu juga membolehkan pihak kerajaan dan juga pembangkang untuk memikirkan langkah terbaik untuk memperbaiki serta memperkemaskan kekuatan yang sedia ada. Tetapi apa yang saya rasa lebih penting dalam sidang khas Parlimen pada 20 Januari akan datang adalah berkenaan tentang bagaimana kerajaan dapat memberi satu penerangan ataupun perincian tentang apa yang sebenarnya yang berlaku dan masalah-masalah berbangkit yang kita dapat lihat di dalam social media dan sebagainya ketika banjir pada tahun lepas dan awal tahun ini. Dalam masa yang sama, jelas Fakhrul Razi, kerajaan perlu melihat pandangan daripada ahli-ahli parlimen untuk membuka ruang perbahasan dasar yang lebih jelas. Kerajaan harus melihat setiap ruang yang perlu diperbaiki itu dilaksanakan tanpa sebarang alasan dalam konteks pelaksanaan yang mampan seperti diharapkan rakyat. Keputusan menangani bencana banjir baru-baru ini juga katanya tidak harus hanya bergantung kepada kerajaan pusat semata-mata. Menurutnya, peranan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sebagai badan yang dipertanggungjawabkan dalam bencana banjir tidak berfungsi dengan efektif sebagaimana yang sepatutnya. Seterusnya, lelaki warga Rohingya Long Taiga atau nama sebenar Abdul Hamim Abdul Hamid yang meloloskan diri dari lokap pada 15 Disember lepas akan didakwa di mahkamah Rabu ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razarudin Hussein berkata pendakwaan suspek akan berlangsung di mahkamah tangkap selepas perintah tahanan reman terhadapnya berakhir. Jelasnya lagi, Long Taiga turut mempunyai status perbicaraan mengikut Seksyen 506 kerana mengugut dan mengurung bekas pekerjanya serta kesalahan rogol. Pada 28 Disember lepas, Long Taiga yang dikehendaki polis berjaya ditangkap ketika sedang bersembunyi di sebuah rumah di Sungai Petani, Kedah oleh polis Bukit Aman. Baru-baru ini, seorang lelaki pewaktakan wanita berusia 47 tahun mengaku bersalah melindungi Long Taiga di rumah tersebut dan dijatuhkan hukuman penjara 5 bulan. Lebih banyak perkembangan akan bawakan selepas ini dalam segmen Sinar Awani selepas jam 8 malam. Jangan ke mana-mana. Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda. Ini Sinar Awani. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Nak sambut Aidilfitri, ambil dos penggalap. Saran Dr. Nur Hisham. 400 juta ringgit hasil petroleum telah disalurkan kepada Kelantan. Nak adakan PRN Johor, rakyat minta utamakan kesihatan mereka, bukannya politik. Orang ramai yang telah menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19 disaran menyegerakan pengambilan dos penggalap sebagai persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri kali ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan suntikan dos penggalap itu perlu diambil sebagai perlindungan diri dan ahli keluarga daripada risiko akibat COVID-19. Dr. Nur Hisham memberi reaksi itu kepada ciapan balas seorang pengguna Twitter yang meminta pihak berwajib melakukan persediaan sewajarnya memandangkan 2 tahun Aidilfitri tidak diraikan gara-gara pandemik COVID-19. Menurut Dr. Nur Hisham, suntikan dos penggalap merupakan usaha ke arah kesiapsiagaan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pada Sabtu, Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Datuk Dr. Anas Alam Faizli menjangkakan 80% populasi dewasa akan melengkapkan suntikan dos penggalap menjelang akhir Februari ini. Ia susulan pembukaan 4 buah pusat pemberian vaksin PPV Mega yang bakal mempercepatkan kadar vaksinasi apabila 23,000 individu mampu diberikan suntikan vaksin dalam tempoh sehari.
Kerajaan pusat sudah menyalurkan hasil petroleum sebanyak 400 juta ringgit kepada Kelantan bagi tempoh 2 tahun membabitkan pembayaran pada 2020 dan 2021. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bayaran tersebut adalah hasil 5% daripada pengeluaran medan-medan berdekatan Kelantan. Yang penting untuk ditekan dan sebelum ini Kerajaan Persekutuan kita tidak menyalurkan peruntukan secara langsung kepada negara-negeri Kelantan. Jadi potongan dibuat bagi pembayaran balik hutang kerajaan negeri dan tidak diberi sepenuhnya sebelum dia apa-apa yang bagi dia potong dulu dan dia tak bagi sepenuhnya sebelum ni lah justru penyaluran wang ihsan tahun 2019 contohnya hanya 28 juta ringgit di bawah Kerajaan Persekutuan sekarang pembayaran dibuat secara langsung kepada kerajaan negeri dan 100% tu disalurkan. Apa duit hasil petroleum kita dapat 100% disalurkan. Ini yang disebut tadi lah 5% hasil petroleum bagi medan yang pengeluaran yang medan berdekatan dengan Kelantan. Dengan itu penyaluran ini meningkatlah berlipat kali ganda daripada 28 juta pada tahun lepas, 200 juta dan juga tahun sebelum itu. Tahun 2020 pun 200 juta ringgit. Pulang kepada harga petroleum semasa lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas taklimat bajet 2022 kepada penjawat awam Kelantan di Kota Darul Naim, Kota Baru pada Ahad. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Tengku Zafrul berkata Kerajaan Persekutuan meluluskan 351 projek pembangunan di Kelantan membabitkan kos keseluruhan RM2.39 bilion tahun ini. PAS menafikan pengguguran Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Muhammad Khairuddin Ahmad Razali daripada jawatan AJK PAS Pusat berkait dengan isu Muafakat Nasional MN. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu tidak pernah menggugurkan seseorang daripada jawatan hanya disebabkan berbeza pendapat kecuali kerana bercanggah dengan perlembagaan parti. Dan yang keduanya, saya nak menafikan mana-mana pihak yang mendakwa dan mengatakan bahawa tindakan terhadap Dr. Khairuddin ini berpunca daripada MN atau PN. Not at all. Saya boleh mengesahkan perkara itu. Walaupun saya tak nak menghuraikan kenapa dan mengapa beliau digugurkan, tetapi sama sekali tidak ada kaitan dengan Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional. Beliau memang ahli jawatankuasa dalam jawatankuasa perunding Muafakat Nasional. Tapi bukan dia seorang. Pengurusi dia adalah timbalan Presiden, naib Presiden, saya sendiri dalam jawatankuasa itu. Jadi tidak ada kebenaran langsung. Siapa pun yang mendakwa tindakan atau keputusan PAS Pusat terhadap dia ni kerana isu MNPN. Saya menafikan. Siapa yang nak buat kenyataan itu, saya boleh ambil tindakan undang-undang. Taqiyuddin berkata demikian ketika diminta mengulas tulisan Khairuddin dalam laman Facebook mengenai hukum untuk mengusahakan perpaduan antara PAS dan UMNO dari segi syarat wajib dan bukannya sunan. Ulasan yang dibuat Khairuddin itu selepas beliau digugurkan sebagai ahli jawatankuasa PAS Pusat. Khairuddin dalam tulisannya turut meminta pemimpin kembali memperkasakan dan menyuburkan perpaduan antara kedua-dua parti melalui MN. Utamakan kesihatan bukan politik. Itu sentimen kebanyakan warga Johor yang ditemui Astro Awani hari ini apabila ditanya mengenai kemungkinan pilihan raya negeri diadakan. Ada juga yang menjangka pilihan raya umum akan diadakan tidak lama lagi. Jadi tiada keperluan tergesa-gesa mengadakan PRN. Bagi pendapat akak untuk pilihan raya negeri Johor Bahru, kalau boleh kita tunggu dululah. Lepas daripada wabak COVID ni dan kita perlu mengikutkan patasi untuk kebaikan semua rakyat-rakyat untuk kita mematuhi SOP dululah. Jadi untuk pilihan raya negeri ni kalau boleh ditangguhkan dulu. Buat pada masa ini kalau daripada yang di anggaran yang apa orang kata untuk kerjasama dia pada rakyat, alhamdulillah lagilah. Kat Johor ni rasanya masih lagi terkawal and then masih lagi okey kot, tapi rasanya tak perlu. Kita tunggu je lah PRU akan datang. Lagipun dengan sekarang ni musim-musim COVID ni kan, nak pergi mengundi ramai-ramai, tak perlulah kot. Semua biar duduk rumah dan diam, buat kerja masing-masing. Saya rasa macam itulah. Kalau saya setuju buat pilihan raya ni kecil dulu.
negeri dulu, lepas tu baru buat pilihan raya umum. Better buat yang pilihan raya kecil dulu lah, baru buat pilihan raya umum. Dia bukan tak okey, dia macam turumbang ambing sekarang ni dengan pertukaran menteri dalam tak sampai berapa tahun dah tukar macam tu. Ya. Selepas ini dalam Sinar Awani, 8 sukarelawan mulakan misi kemanusiaan musim sejuk untuk pelarian Syria. Hari pertama misi kemanusiaan musim sejuk untuk pelarian Syria. 8 sukarelawan dari Malaysia for Syria MFS akan melawat sebuah sekolah di Gaziantep, Turki yang menempatkan kanak-kanak pelarian Syria. Untuk perkembangan lanjut, kita ikuti laporan wartawan Afizia Zaman yang kini berada di Gaziantep, Turki. Baik, terima kasih rakan-rakan sudah berada di Bukit Jalil. Ketika ini saya berada di Gaziantep, Turki yang mana saya mengikuti misi kemanusiaan Malaysia for Syria untuk musim sejuk bagi memberikan segala bentuk bantuan keperluan ketika musim sejuk untuk pelarian-pelarian Syria yang berada di perkemahan, dan ketika musim sejuk inilah satu yang sangat-sangat kritikal untuk mereka untuk memastikan bahawa keperluan harian mereka dalam menghasilkan haba memanaskan badan mereka seperti arak, minyak petrol dan juga diesel amat yang diperlukan. Dan memasuki hari pertama untuk misi kemanusiaan ini, saya bersama dengan 8 lagi sukarelawan yang lain akan memasuki sebuah sekolah Mahat Al-Anwar. Difahamkan di Mahat tersebut, difahamkan 70% daripada pelajar di situ adalah anak-anak yatim yang kehilangan ibu bapa, dan setiap 3 bulan Mahat ini akan menghasilkan lebih kurang dalam 15 tahfiz dan juga hafizah, dan ada berbagai aktiviti yang dijalankan di sekolah tersebut seperti psikososial dan berbagai lagi aktiviti lain. Dan untuk hari pertama, aktiviti kami terhad kepada menghadiri ataupun melawat ziarah Mahat tersebut untuk melihat keadaan di sana, anak-anak di sana bagaimana. Dan memasuki hari ini, itu saya dapat aktiviti kami dapat bawakan, dan dalam masa yang sama juga untuk aktiviti hari ini juga kami akan pergi ke beberapa tempat untuk membeli barang-barang keperluan lain seperti baju sejuk dan sebagainya untuk dibekalkan kepada pelarian-pelarian Syria yang akan kami masuki pada 18 Januari nanti. Dan untuk keesokan harinya, 17 hari bulan Januari, kami akan mula melawat pusat rehabilitasi yang ada di situ ditempatkan mangsa-mangsa perang yang kehilangan anggota badan, yang mempunyai kisah-kisah trauma dan sebagainya, dan pusat rehabilitasi itu akan menanggung sepenuhnya proses-proses pemudahan mereka dan sebagainya. Jadi untuk hari ini, bagi hari pertama misi kemanusiaan Malaysia for Syria, akan fokus kepada sekolah Mahat Tahfiz itu, yang mana saya sendiri akan bawakan kepada penonton Asrawani perkembangan bagaimana situasi keadaan di sana sebelum kami memasuki Syria untuk melihat pelarian-pelarian yang berada di kemah-kemah yang amat-amat memerlukan bantuan-bantuan keperluan musim sejuk. Dan itu sudah dapat saya bawakan kepada anda. Saya Afizah Zaman melaporkan untuk Asrawani dari Gaziantep. Polis membongkar sebuah kilang dijadikan makmal ketamin di Batu Gajah Perak pada Khamis dan Jumaat lalu. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Ayub Han Maidin PC, dadah seberat 2 tan itu boleh menampung 6.7 juta penagih. 3 lelaki berusia 28, 37 dan 40 tahun ditahan dalam serbuan itu. Pasukan Gerakan Am PGA Batalion 7 berjaya menumpaskan pelbagai jenayah rentas sempadan dan aktiviti penyeludupan di sempadan Malaysia, Thailand. Dalam tempoh sebulan, PGA berjaya merampas dadah, hidupan liar atau eksotik, haiwan ternakan, barangan kawalan subsidi dengan nilai keseluruhan hampir 5 juta ringgit menerusi benteng COVID-19. Gara-gara sering diminta wang, seorang lelaki bertindak di luar batasan menetak kepala dan badan bekas mentuanya sehingga parah di Pandan Jaya pada Sabtu. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Faruq Isha, suspek berusia 25 tahun itu menyerang mangsa menggunakan sebilah parang di bahagian kepala, pipi dan lengan. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, peniaga pula mengeluh. Perlu modal besar akibat barang bekalan naik harga.
Rakyat perlu mengambil peluang dalam mendapatkan promosi barangan asas menerusi program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang bermula pada Disember lalu. Menurut Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin, selain meringankan beban rakyat dalam mendapatkan barangan asas, kempen itu juga dapat membantu mempromosikan produk minyak sawit kepada pengguna. So it's about 30%. Barang-barangan air minuman untuk Kuang Hifat Choy, barang-barang baju sekolah juga ada yang untuk diskaun dan juga barang-barang makanan, beras, minyak. Ini adalah barang-barang asas yang mereka perlukan dan jadi alhamdulillah dengan adanya jualan Keluarga Malaysia ini memang tujuannya adalah untuk meringankan beban rakyat Malaysia dalam sambutan hujung tahun, dalam sambutan Kuang Hifat Choy, Pusam dan sebagainya. Jadi saya harap memang rakyat Malaysia menunggu-nunggulah program seperti ini dan bukan hanya di sini, di YON, semua YON di seluruh negara mengambil bahagian dalam program Keluarga Malaysia ini. Jadi ini YON merupakan outlet yang sangat accessible, kedudukannya sangat strategik yang mana boleh membolehkan rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah untuk datang dan menikmati harga kejualan yang telah diberikan diskaun yang lumayan ini. Beliau berkata demikian ketika mengadakan walkabout PJKM di Aeon Big Ampang pada Ahad. Mengulas lanjut, Zuraida memberitahu lebih ramai pengusaha pasaraya boleh mengambil bahagian dalam kempen itu bagi membantu masyarakat. Malah produk minyak sawit tempatan juga jelasnya boleh dipromosikan kepada pengguna dengan harga lebih murah. Jadi alhamdulillah saya tengok sawit tadi, minyak lah dalam proses ini sawit, minyak masak dan minyak masak pun juga mengambil bahagian dalam program ini. Dan saya juga nak menyeru pada rakyat Malaysia untuk membeli minyak masak tempatan iaitu sawit. Kerana ianya mempunyai banyak khasiat dan sebagainya dan harganya juga lumayan dan juga untuk yang subsidi juga di sini stoknya ada juga tadi. Alhamdulillah. Program Jualan Keluarga Malaysia bermula pada 4 Disember lalu di 222 kawasan Parlimen. Dijalankan 2 kali setiap bulan, fokus utama bagi menawarkan barangan asas dengan diskaun 20 hingga 50% terhadap golongan B40 dan M40. PJKM berlangsung sehingga Februari depan. Seketika nanti, Ibu Negara Tonggak alami kesan teruk letusan gunung berapi bawah laut. Hakim Mahkamah Persekutuan Australia hari ini menolak rayuan pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic untuk penarikan semula visanya yang dibatalkan buat kali kedua pada Jumaat. Keputusan dicapai oleh 3 hakim yang mendengar rayuan berkenaan pada sidang yang bermula jam 9.30 pagi waktu tempatan atau 6.30 pagi waktu Malaysia. Sehubungan itu, bintang Serbia itu perlu melupakan hasratnya untuk memburu kejuaraan ke-10 terbuka Australia pribadi kerana dia akan diusir pulang ke negara asalnya selain tidak dibenarkan memasuki negara itu untuk tempoh 3 tahun akan datang. Djokovic yang juga antara pilihan utama kejohanan tersebut sebelum ini disebut-sebut akan mampu mencipta kejuaraan ke-10 miliknya di Melbourne Park. Ia sekaligus akan mengatasi rekod trofi Grand Slam miliknya yang kini berada di kedudukan sama dengan Roger Federer dan Rafael Nadal masing-masing dengan 20 trofi setakat ini. Pada 6 Januari lalu, sejurus tiba di lapangan terbang Melbourne. Visanya dibatalkan, seterusnya ditahan sebagai tahanan imigresen di sebuah hotel di Melbourne. Pembatalan dibuat susulan status vaksinasinya, namun pihak Djokovic sebelum ini sudah memohon untuk pengecualian kesihatan bagi membolehkan dia beraksi tanpa perlu divaksin. Bagaimanapun, pada Isnin lalu, juara bertahan itu dibebaskan daripada tahanan imigresen Australia serta-merta selepas Hakim Anthony Kelly mendapati pembatalan visa Djokovic itu sebagai tidak berasas. Kelly juga mengarahkan agar pasport dan semua dokumen peribadi dipulangkan sekaligus memungkinkan penyertaan Djokovic dalam Terbuka Australia 2022. Namun, hanya selepas 4 hari, visa bapa kepada Tara Djokovic dan Stefan Djokovic itu ditarik semula bagi memastikan dia tidak mendatangkan risiko menularkan COVID-19 kepada komuniti. Susulan itu, Novak Djokovic menyatakan rasa amat kecewa atas keputusan mahkamah pada Ahad yang menolak rayuan visanya sekaligus menghalang usaha bintang Serbia itu untuk memburu kejuaraan
terbuka Australia. Jelas Djokovic dalam satu kenyataan, dia bagaimanapun menghormati keputusan mahkamah dan berjanji untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa berhubung pengusirannya. Djokovic turut menyatakan tidak selesa apabila fokus banyak terarah kepada isunya sejak beberapa minggu lepas. Dia berharap semua pihak kini dapat memberi tumpuan kepada persaingan terbuka Australia yang digemarinya. Djokovic berterima kasih atas sokongan daripada ahli keluarga, peminat dan rakyat Serbia yang menjadi sumber kekuatan sepanjang kontroversi itu. Ibu negara Tonga Nuku'alofa mengalami kesan teruk akibat letusan gunung berapi bawah laut berdekatan negara itu pada Sabtu. Bagaimanapun, kata Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern, kesan keseluruhan kepada negara itu masih belum jelas kerana capaian telefon dan internet di seluruh negara terjejas akibat letusan itu. Communication with Tonga remains very limited, and I know that is causing a huge amount of anxiety for the Tongan community here who are trying to get hold of loved ones back home. The main undersea communications cable has been impacted, likely due to the loss of power, and that is why communications have been limited. Telecommunication authorities are working urgently to restore communication. Official damage assessments are not yet available. Menurut Ardern, Nuku'alofa diselaputi abu dan habuk tebal daripada letusan gunung berapi terbabit. Usaha untuk memulihkan capaian telefon dan internet sedang giat dijalankan, manakala bekalan elektrik sudah beransur pulih di beberapa kawasan di ibu negara. Imej satelit menunjukkan letusan besar di Kepulauan Tonga pada Sabtu, dengan abu, gas dan wap berkepul serta mencetuskan ombak besar. Pada masa yang sama, penduduk berhampiran pesisir pantai di Chile diarahkan berpindah susulan amaran tsunami dikeluarkan di negara itu. Amaran tersebut dikeluarkan berikutan letusan gunung berapi bawah laut di Kepulauan Tonga pada Sabtu. Pejabat Kecemasan Kebangsaan negara itu mengarahkan penduduk di kawasan-kawasan berisiko supaya berpindah ke zon selamat sekurang-kurangnya 30 meter atas aras laut. Antara kawasan yang melaporkan ombak tinggi termasuk di bandar pesisir Canaral, iaitu dengan ombak berketinggian 1.74 meter. Dan selain di Chile, amaran tsunami turut dikeluarkan di beberapa negara lain termasuk di Hawaii dan juga di Alaska. Que establece alerta de tsunami para el borde costero de las regiones de Coquimbo. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain juga dalam astroawani.com dan aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda. Salam hormat.